Okeylah, baiklah kita akan lihat sekarang yang sedang bersedia di platform lompatan adalah penerjun daripada Malaysia, Pandalela Reno. Hanya memerlukan lagi 80 mata lagi untuk mendapat tempat mata kumpulan yang terbaik. Dia akan buat two and a half somersault. Itu dia terjunan yang cantik daripada Malaysia. Satu terjunan yang cantik. Berikan tepukan kepada atlet Malaysia, Pandalela Reno. Two and a half somersault. Ya, kita lihat di situ ya. Satu terjunan yang cantik daripada Malaysia. Okey, baiklah murid-murid. Jadi itu adalah sedikit kita lihat sukan renang lah. Salah satunya adalah terjun. Jadi hari ini kita bukan nak belajar terjun. Jadi kita akan berkenalan dulu dengan sukan renang. Okey, saya yakin ada murid-murid tahun 2 ya di sana yang dah pandai berenang, betul? Ha? Ada yang dah pandai berenang, bagus. Tahniah. Ya. Ada juga yang masih lagi terjun dan tenggelam, timbul-timbul lah. Okey, jadi apa yang kita perlu tahu ialah renang ini adalah sesuatu yang penting. Kita kena belajar jugalah. Okey, jadi kita tak dapat nak pergi ke kolam renang. Jadi kejap lagi saya akan bawakan kamu kepada banyak lagi video tentang belajar berenang ni lah. Jadi sebelum itu, keluarkan buku teks. Lihat muka surat 45. Okey? Buku teks muka surat 45. Dekat sini kita akan tengok Ajmal dan keluarga. Ada buka buku teks? Okey, bagus. Bagus. Okey, Ajmal dan keluarga menyaksikan kejohanan renang. Ramai ibu bapa datang memberikan sokongan kepada para peserta. Okey, jadi kita tengok kat sini kolam renang. Okey. Tu Ajmal ada kat belakang tu lah. Ni mungkin kot mana satu Ajmal. Okey, ni ada di tengah gembira ni. Ajmal tengah gembira. Okey. Okey, jadi asas berenang ni, kita lihat muka surat seterusnya. Asas berenang ni yang pertama ialah kita kena terapung. Kalau kita tak terapung, kita terjun macam mana kita nak berenang? Itu dah jadi tenggelam. Dia jadi tenggelam. Jadi semua orang boleh mengapung. Jangan risau. Okay, kat air ni semua orang boleh mengapung. Even ada baby sekalipun kalau kita tengok video, lihat video di YouTube pun ada baby pun boleh terapung kat air. Kenapa? Sebab dia belajar lah. Okay? Jadi Vijay, Ajmal dan Kam Kiat seronok terapung. Vijay dan Kam Kiat dan rakan-rakan sedang belajar apungan lentang. Okay? Apungan lentang. Lentang ke belakang boleh. Okay? Yang ke depan pun boleh. Okey, jadi kita lihat pada gambar di sini. Apa yang penting saya nak zoom. Di belakang ini. Kita lihat di belakang ini. Ada papan tanda. Di papan tanda itu yang pertama sekali apabila kita sampai ke kolam renang, kita kena ingat beberapa peraturan. Okay, apa yang saya perhatikan kalau kita pergi dululah sebelum COVID. Sekarang ada COVID, mana boleh pergi kolam renang. Okey. Okey. Dah tak boleh pergi kolam renang. Jadi apa yang saya lihat sebelum ni bila kita tiba di kolam renang, banyaknya yang terlalu excited. Pergi-pergi ni nak mandi, bam lari pakailah apa pun, lari di tepi kolam renang. Okey, untuk pengetahuan semua, lantai di tepi ni licin. Okey, kalau kita lari, jatuh, tak sempat masuk air, dah tak boleh mandi, luka berdarah. Okey, jadi nak seronok, simpan dulu excited tu, tunggu dalam air. Okey, seterusnya ialah yang pertama, jangan berlari. Kat sini jangan berlari. Tidak dibenarkan membawa makanan dan minuman. Okey, bila kita bawa makanan dan minuman, kita boleh mencemarkan kawasan kolam. Kotor lah. Orang lain nak mandi, tengok ada biskut terapung. Apollo terapung kat air. Tak boleh Okey, seterusnya tidak dibenarkan memakai selipar dan kasut. Kenapa tak boleh pakai selipar dan kasut? Sebab kita tak tahu, selipar kita tu, kasut kita mungkin kotor, kena najis haiwan, kita jalan dekat tepi.
kat luar dekat luar itu kita bawa masuk kat kolam, jadi kita mencemarkan air kotor. Okey, tidak dibenarkan memakai bikini. Ni kolam kat Malaysia ni lain sikit. Kalau kat luar negara tu dia pakai bikini. Kalau kat Malaysia kita ada undang-undang kita lah, tapi ada juga yang benar, ada juga yang tidak benar. Bikini itu adalah pakaian renang bagi wanita, bagi kanak-kanak pun ada. Tapi sekarang ni dah ada pakaian muslimah. Okey, jadi kita lihat dekat sini. Lagi satu dia tulis di sini. Kita zoom out sikit. Okey, ini adalah teknik apungan. Yang pertama, dia lentangkan badan. Okey, lepas tu diturunkan, dia cuba mengapungkan diri. Lepas tu dia pijak lantai, berdiri tegak. Okey, dia berdiri tegak semula. Jadi dia akan ulang balik lakuan ini. Diulang balik lakuan ini sehingga dia terapung lah. Yang ini dengan bantuan orang dewasa. Okey, kalau kita lihat di sini, bantuan alatan. Okey. Jadi baju renang yang sesuai dia berbuat daripada bahan sintetik dan kain lycra yang tidak menyerap klorin. Kat sini dia kata apa? Bahan sintetik, kain lycra yang tidak menyerap klorin. Klorin tu apa dia, cikgu? Okey, klorin ni adalah sejenis alat ataupun yang digunakan, okey, cecair yang digunakan diletak dalam kolam tu supaya membersihkan air yang dalam kolam tu. Okay? Sebab ramai orang terjun, kita tak tahu apa yang ada dalam kolam tu, jadi dia akan membersihkan lah. Sebab itu bila kita mandi kolam renang, tiba-tiba kita naik, mata kita pedih merah. Betul kan? Mata pedih sebab ada klorin dalam air. Okey, jadi kita akan lihat video pool safety. Kita akan lihat sikit lah. Dalam bahasa Inggeris boleh? Okey. Saya akan berhenti dan saya akan tengok kepada part yang penting. Remember the rules. Wear proper swimwear, goggles and cap. Wear firm rubber shoes so you don't slip on the deck. We're having Okay. a full... Dia kata, wear a proper swimming attire. Pakai pakaian renang yang bersesuaian. Kalau perempuan ada lagi lah. Yang baju yang menutup penuh. Yang ni di luar negara dia pakai macam ni lah. Tapi topi dan Google ni kita boleh pakai. Okey, seterusnya. And don't run or push. The floor is wet around the pool. Swim. Okey, don't run and push. Jangan berlari di kawasan kolam. Berlari tak boleh. Okey. Lantai itu licin. Okey. Nak kata nak berenang kena ada pastikan ada orang dewasa di sebelah. Okey. Itu adalah sedikit tentang peraturan. Okey, seterusnya ialah dekat sini dia kata aku seperti ikan. Dia nak jadi ikan pula. Tendangan keribas. Bukan tendangan libas. Tendangan libas tu. Libas main takraw. Yang betul dapat membantu kita berenang dengan lebih pantas. Okay, tendangan keribas ni adalah teknik menendang kat belakang air. Okay, ini boleh dipelajari. Okay, antaranya adalah yang pertama, kaki lurus ke belakang. Yang kedua, ayun kiri dan kanan ke bawah. Seterusnya, ayun kaki kanan ke bawah. Gerakkan kedua kaki secara berselang-seli. Macam ikan. Okey, kita akan lihat video. Bagaimana dia. Yang ni video terapung tadi. Ya, bagaimana dia terapung. Bagaimana dia terapung tu. Budak tu terapung. Okay. Alright, now that we're all warmed up, let's learn how to float on our Back back. float. Okay. Dia belajar cara nak buat apungan belakang. Okay. Dia kata air telinga mesti di dalam air. Okay. Okay, baring ke belakang, kaki. 2, 3, 4, 5. Okay, dia tarik nafas. 3, 4, 5, 9, 10. Kaki kerik ke bawah. Okay.
Itu adalah cara terapung tadilah. Macam kita lihat dekat sini, dia bagi tahu kaki turun ke bawah, apungkan badan 10 saat, kemudian pijak simen dan naik semula. Okey. Itu adalah cara terapung. Okey, seterusnya ni adalah cara menghayunkan kaki. Bagaimana kita nak hayunkan kaki ya? Kita lihat budak itu. Tengok kaki dia. Lihat kaki dia. Tendangan keribas tadi tu. Okey. Ini dia kata keribas. Okey. Okey. Okey, jadi itu adalah antara teknik yang digunakan. Macam mana dia tendang kaki dia tadi ya. Okey, nampak? Jelas saya tunjuk sekali lagi bagaimana dia tendang kaki dia. Okey, tendangan keribas. Okey, lihat tu kaki dia. Kaki dia menendang di belakang. Jadi kat rumah tu kalau ni nanti kalau dapat pergi mandi kolam, kalau minta mak ayah boleh belajar cara macam tu, pegang. Sama ada awak pegang di dinding sini, di tepi bucu kolam tu. Jangan nangis kat bucu meja dah lah. Okay? Pergi di bucu kolam di tepi dan cuba buat. Okay? Cuba buat macam tu. Kalau ada alat yang macam pelampung ke, pakai dan buat. Okay? Tak ada masalah. Okay? Jadi itu kita dah belajar sikit tadi. Jadi ini adalah tugasan. Tugasan kat sini kita lihat ni ada. Dia suruh nomborkan gambar mengikut fasa yang berdiri betul selepas apungan lentang. Tadi kita dah lihat dah. Gambar ni macam mana. Tak perlu lukis. Kalau yang ada printer kat rumah tu, boleh print tampal lagi bagus. Kalau tak ada printer, tak payah lukis. Tulis je dalam buku teks salin soalan ini. Lepas tu tulislah nombor dia. Yang mana 1, 2, yang mana nombor 1. Contohnya awak tulis yang ini nombor 1. Katakan awak buat kotak je. Buat kotak. Kotak pertama, kotak kedua. Kotak ketiga, buat orang lidi sikit macam tu. Tak apalah. Buat orang lidi macam ni, tak apa dah. Okay, kita nak senang kat rumah. Jangan nanti menangis-nangis suruh mak nak print juga susah. Okay, okay, buat saja. Okay, lepas tu tuliskan nombor. Untuk yang ini, tandakan betul atau tak bagi lakuan semasa di kolam renang. Okay, untuk yang ini, awak cuma perlu tulis sahaja yang mana lakuan yang betul. Sebagai contohnya, lakuan yang pertama ni awak tulis apa dia? Dia berlari. Contohnya awak tulis, okey, nombor 1 salin soalan. Lepas tu awak tulis gambar yang pertama, okey, dia berlari. Berlari, awak tulis berlari. Okey, lepas tu betul atau salah? Kalau salah, tulis salah kat sini. Kalau betul, tulis betul lah. Tapi kita dah belajar tadi, berlari boleh ke tidak? Okey, pandai. Okey, jadi begitu juga yang ini. Yang ini dia buat apa ni? Yang ini dia nak melompat kat kolam. Nak melompat kat kolam. Boleh ke? Okey, lepas tu yang ini dia nak bawa makanan. Makan burger lagi. Yang ini, jadi sebelum masuk kolam, kita kena mandi dulu. Lepas masuk kolam pun, lepas keluar kolam pun, kita kena mandi dulu. Jadi betul atau tak? Jadi, lepas itu menggunakan pakaian yang sesuai. Betul atau tidak? Okey. Yang ini ialah melakukan regangan sebelum masuk kolam. Betul atau tak? Kita kena regang dulu sebelum masuk kolam. Okey. Ataupun kita terjun je terus. Jadi itu adalah tugasan. Boleh buat. Tulis je kalau tak ada gambar. Tulis sahaja. Okey. Tulis. Lepas tu tandakan jawapan. Buat kotak sikit. Tanda jawapan betul atau salah. Jadi itu saja untuk tajuk. Tajuk kita iaitu Pantas Berenang. Pantas Berenang Unit 5. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sehingga kita bertemu lagi pada kelas yang akan datang.